Saudara tentu banyak sepanjang minggu ini banyak laporan, banyak data yang dapat kita saksikan minggu ini dengan KDNK suku pertama telah dikeluarkan. Kita mendapat rekod baharu termasuk juga dengan inflasi 2022. Saudara tentu bergerak ke hadapan untuk kita lihat apakah reaksi daripada pasaran, daripada setiap agensi, daripada setiap penyelidik ini dan bagaimana untuk kita lihat juga menuju pergerakan hala tuju dan juga prestasi semasa iaitu hala 7 FBM KLCI yang dapat kita saksikan. Sudah tentu kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian. Imran Yassin Mat Yusof merupakan Ketua Pegawai MIDF Research. Kalau kita dapat lihat di sini, di mana kalau Imran, saya nak ucapkan terima kasih seperti sebelum kita meneruskan perbincangan kita semasa dalam luar talian tadi, Imran cakap masih raya, raya pun nak habis dah, namun open house masih lagi berlangsung. Imran, sudah tentu KDNK sudah diumumkan suku pertama. Sebelum KDNK diumumkan, banyak data dan analisis yang kita bawakan untuk mereka kongsikan perspektif mereka dan sudut pandangan mereka mengenai jangkaan angka KDNK suku pertama, inflasi dan sebagainya. Jadi kalau kita nak lihat bagaimanakah reaksi daripada pasaran termasuk juga dengan MIDF Research sendiri mengenai angka KDNK tersebut. Dan kalau kita lihat apakah faktor-faktor yang memberi yang mempengaruhi angka ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Nina. Malaysia mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 5.6% pada suku tahun pertama. Ini lebih perlahan daripada pertumbuhan 7.1% pada suku keempat 2022. Namun ia lebih daripada jangkaan kami di MIDF Research dan daripada jangkaan pasaran yang menjangkakan pertumbuhan sebanyak 5.1%. Pertumbuhan KDNK negara disokong oleh permintaan domestik di mana perbelanjaan swasta kekal teguh dengan pertumbuhan 5.9%. Kalau kita lihat suku pertama terdapat banyak perayaan antaranya Tahun Baru Cina dan ini banyak mendorong sedikit sebanyak mendorong kepada pembelanjaan swasta dan juga daripada segi unemployment rate kita keadaannya semakin menurun dan sekali lagi ini antara faktor-faktor yang mendorong kepada pertumbuhan KDNK kita. Namun kita lihat KDNK kita sedikit lebih perlahan disebabkan oleh kelemahan pada sektor ekspor. Kalau kita lihat sektor ekspor ni semakin perlahan oleh disebabkan permintaan luaran agak lemah ketika ini dan begitu juga kepada jangkaan yang bahawa ekonomi global akan menghadapi pertumbuhan yang lebih perlahan. Dari situ kita boleh lihat impak kepada permintaan dan ini memberi impak pada ekspor kita. Tetapi walaupun KDNK tumbuh lebih pantas daripada jangkaan, kita lihat indeks utama pasaran saham iaitu IBM KLCI tidak begitu memberangsangkan pada minggu ini. Semalam ia tutup lebih kurang tutup 0.05% lebih rendah daripada hari Khamis lepas. Kalau kita lihat secara intraday-nya pula, ia jatuh sebanyak 0.87% pada hari Isnin lepas, kita dalam jam 4 petang. Jadi kalau kita lihat bahawa pasaran saham Malaysia masih lagi didorong oleh faktor luaran, memandangkan tiada pemangkin domestik. Apa yang berlaku pada minggu lepas adalah isu kepada siling hutang kerajaan Amerika Syarikat. Jadi apakah seperti Imran kata adalah disebabkan faktor luaran seperti isu siling hutang kerajaan Amerika Syarikat. Jadi bagaimana ia memberi kesan terhadap pasaran global dan juga Malaysia? Seperti Malaysia, kerajaan Amerika Syarikat mempunyai had kepada pinjaman mereka dan memandangkan defisit bajet mereka perlu meminjam setiap tahun. Tapi disebabkan kedudukan dolar Amerika sebagai mata wang simpanan atau apa yang kita katakan currency reserve dunia, ia tidak memberi impak kepada mata wang mereka. Jadi setiap tahun kerajaan Amerika Syarikat perlu menaikkan siling pinjaman mereka kerana ia sudah sampai kepada hadnya. Ini perlu dilakukan kerana mereka perlu meneruskan operasi kerajaan seperti membayar gaji pekerja mereka dan membayar hutang. Jadi impak kepada pasaran saham oleh isu ini adalah kerana kerisauan pelabur
kerana mungkin kerajaan Amerika Syarikat tidak dapat membayar hutang mereka jika siling itu tidak dinaikkan, dan di sini berlaku debt default lah. Tetapi kami tidak begitu risau tentang isu ini kerana kami telah lihat perkara ini berlaku semenjak pemerintahan Presiden Barack Obama, dan setiap kali ini berlaku, Kongres akan menaikkan siling pinjaman mereka. Jadi mungkin ada kelemahan pada pasaran saham global, tetapi untuk jangka masa pendek sahaja. Baik, bagaimana pula dengan sektor-sektor yang mendorong prestasi pasaran minggu ini? Pada jangkaan mungkin Imran boleh beri pencerahan lanjut di mana faktor-faktor yang memberi sumbangan kepada kejayaan sektor-sektor tersebut. Antara sektor-sektor yang mendorong prestasi pasaran saham Malaysia minggu ini adalah sektor penjagaan kesihatan atau apa yang kita panggil healthcare, tenaga, peladangan dan sektor utility. Sektor-sektor ini naik sebanyak 6.9%, 2%, 1.8% dan 1.3% masing-masing. Sektor kewangan juga menunjukkan minat pada pelabur, tapi 1 atau 2 hari lepas ini saja. Faktor-faktor yang mendorong minat pada sektor-sektor yang saya cakapkan tadi adalah merupakan faktor-faktor khusus kepada sektor tersebutlah. Umpamanya sektor peladangan lah. Jadi jangkaan pelabur adalah harga CPO akan disokong oleh kerana El Nino. Ini kerana fenomena ini akan mengurangkan pengeluaran tahun depan lah. Jadi El Nino sekarang ni pun musim panas, jadi pokok-pokok akan melalui satu stres lah. Jadi distress ni akan mengurangkan pengeluaran. Tenaga pula lebih kepada minyak dan gas. Ini mungkin disebabkan harga minyak yang agak stabil, dan jangkaan pelabur jika kita lihat ia mungkin akan stabil untuk sepanjang tahun ini, dan jangkaan pelabur bahawa ia akan menaikkan pembelanjaan atau apa yang kita panggilkan capex daripada syarikat minyak utama. Jadi ini akan memberi impak yang positif kepada syarikat-syarikat minyak dan gas. Tak sekali mengikut pandangan MIDF Research sendiri, apakah faktor-faktor yang mendorong prestasi pasaran untuk masa dekat ataupun kita nak lihat trend ataupun event-event yang tertentu yang pelabur, investors perlu berhati-hati? Memandangkan kekurangan pemangkin domestik, pasaran saham Malaysia akan didominasikan oleh faktor luaran. Jadi seperti yang kami selalu bincangkan sepanjang tahun ini, faktor utama adalah tindakan US Fed lah. Bila ia akan memberhentikan kenaikan kadar pinjaman mereka. Jadi pasaran menjangkakan akan berlaku pada bulan Jun ini. Jadi selepas bulan Jun ini kita boleh menjangkakan pasaran saham akan lebih positif, prestasi yang lebih memberangsangkan. Namun jika tidak pun ia mungkin akan berlaku pada bulan Julai lah. Jadi soal pokoknya adalah bila dan bukan akankah US Fed menaikkan atau memberhentikan kenaikan kadar pinjaman mereka. Jadi daripada segi English dia when not if lah. Selain itu untuk jangka pendek, keselesaian isu siling pinjaman kerajaan Amerika Syarikat juga salah satu event yang perlu pelabur lihat. Ia dijangkakan akan berakhir atau selesai pada akhir bulan ini. Jadi ini mungkin juga akan merupakan satu faktor atau pemangkin kepada pasaran domestik lah. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Imran Yassin Mat Yusof, Ketua MIDF Research kerana bantu kami fahami bagaimanakah prestasi semasa dan juga hala tuju FBM KLCI dengan lebih mendalam.